Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali murid-murid. Apa khabar? Ustaz harapkan semua sihat sejahtera hendaknya dan bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 6 bidang adab di bawah tajuk Jagalah Harta Benda Awam. Jagalah harta benda awam. Murid-murid sekalian boleh merujuk pada buku teks pada muka surat 189 hingga 192. Okey, baiklah. Dah bersedia semuanya? Jom, mari kita berpantun. Harta awam milik bersama. Guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme, bertimbang rasa, senyum terukir. Ya, murid-murid, harta benda awam milik bersama. Kita kena guna dengan cermat dan jangan membazir. Hindari perbuatan yang boleh merosakkan harta benda tersebut. Dan kita hendaklah juga bertimbang rasa di antara satu sama lain yang sama-sama menggunakan harta benda awam tersebut. Baiklah, murid-murid sekalian, standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 6.41, menyatakan contoh-contoh harta benda awam. 6.42, menjelaskan adab-adab terhadap harta benda awam. 6.43, menghuraikan kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. 6.44, menganalisis akibat tidak mengamalkan adab harta benda awam. Baiklah. Diharapkan di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menyatakan contoh-contoh harta benda awam. Kedua, menjelaskan adab terhadap harta benda awam. Ketiga, membaca dalil nakli dan maksudnya dengan betul. Keempat, menghuraikan kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Dan yang kelima, menganalisis akibat tidak mengamalkan adab harta benda awam. Ya, murid-murid, apakah harta benda awam? Harta benda awam termasuklah taman permainan, telefon awam, hentian bas,
bakul sampah yang serbaguna tu, recycle bin tu, dan banyak lagi. Tempat awam juga dikira harta benda awam. Contohnya masjid, tandas awam, hentian bas, hentian LRT, dan juga taman permainan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabtaghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Seterusnya lagi, pengertian harta benda awam. Tahukah murid-murid apakah arti harta benda awam? Harta benda awam ialah kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu. Untuk kegunaan orang ramai. Itulah dia harta benda awam. Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. Termasuklah kita. Jadi, bila guna harta benda awam, kita naklah menggunakannya dengan cara berhemat. Seterusnya, kita pergi pula kepada adab terhadap harta benda awam. Ada adab terhadap harta benda awam. Yang pertama, menggunakan harta benda awam dengan cermat. Kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Keempat, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Kelima, tidak membazir. Bagaimana pula jika berlaku kerosakan? Macam mana caranya kita nak menanganinya? Jom kita tengok cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Keempat, mengadakan kempen yang bersesuaian. Dan yang kelima, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Yang terakhir, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Jika kita tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam, kita akan menghadapi akibatnya. Akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang pertama, berlaku pembaziran. Kedua, menyusahkan orang lain. Ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Keempat,
masyarakat berpecah belah. Dan yang kelima, ekonomi negara terjejas. Seterusnya lagi, kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam dari sudut individu, masyarakat dan negara. Dari sudut individu, apabila kita mengamalkan adab terhadap harta benda awam, individu tersebut dapat melatih diri supaya lebih disiplin. Dan yang kedua, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam kepada masyarakatnya pula ialah mewujudkan suasana harmoni. Masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Dan terakhir sekali, kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam akan membawa kebaikan kepada negara, iaitu menaikkan imej negara dan juga menjimatkan kos penyelenggaraan. Akhirnya, rumusan pembelajaran kita pada kali ini, kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama. Untuk seterusnya, kamu dikehendaki membuat soalan pengukuhan. Ada 2 soalan, iaitu satunya isi tempat kosong dan juga tandakan bagi kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Kamu boleh dapatkan soalan tersebut daripada guru kamu. Selamat belajar. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.